Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang dihormati pengerusi Surah Ihsaniyah Tuan Haji Abdul Razak, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya, maka subuh ini kita sekali lagi dapat bersama-sama berjemaah salat subuh dan mendengar surah As-Sajadah dan sujud sajadah, dan itu adalah satu merupakan amalan soleh yang kita buat pada pagi ini, yang kita amalkan pada pagi ini, iaitu pagi Jumaat, iaitu penghulu segala hari. Mudah-mudahan Allah terima amalan yang kita lakukan ini sebagai satu amalan soleh yang pahalanya berganda-ganda, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan selepas daripada itu kita masuk pula dalam menambah ilmu kita. Dan setiap apa yang kita lakukan dalam ibadah kita mestilah bertunjangkan kepada ilmu yang sahih. Kalau kita berdasarkan kepada mengikut tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, maka itu akan merugikan kita dalam kita beramal, kerana ilmu, kerana amal tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya pada pagi ini, pada subuh ini, kita masuk pada tajuk yang berkaitan dengan bahagian-bahagian solat yang telah pun kita bincangkan sebelum ini, iaitu solat zuhur ada 7 bahagian, 7 waktu dalam solat zuhur tu. Solat asar 7 waktu, solat maghrib ada 6 waktu, solat isyak ada 7 waktu, dan pagi ni kita masuk pada solat subuh yang telah pun kita sampai kepada, iaitu waktu yang dipanggil dalam waktu subuh itu waktu uzur. Siapa yang uzur? Waktu tu uzur ke kita uzur? Waktu tu uzur ke kita uzur? Waktu uzur. Waktu salat subuh tu uzur ke ataupun kita yang uzur? Waktu tu adalah waktu yang dipanggil waktu uzur, sebab kedudukan waktu tersebut ialah orang yang sembahyang Isyak ni, orang yang sembahyang subuh bagi orang yang menjamak akan sebagai jamak takdim hingga keluar fajar shadiq, habislah waktu isyak. Itu waktu itu. Ini masuk waktu isyak ke waktu subuh ni? Dan waktu izur itu iaitu waktu maghrib bagi orang yang menjamak akan sebagai jamak takdim. Waktu maghrib yang dibuat waktu maghrib bagi orang yang menjamak akan sebagai jamak tabligh hingga keluar fajar shadiq. Waktu isyak ni. Waktu uzur iaitu waktu maghrib bagi orang yang menjamak akan sebagai jamak takdim hingga keluar fajar shadiq, habislah waktu isyak. Waktu apa? Waktu
Ini kalau waktu uzur bagi waktu maghrib dan isyak lah ya. Subuh tak ada jamak subuh tak ada jamak iaitu bagi orang yang waktu uzur, iaitu waktu maghrib bagi orang yang menjamak akan sebagai jamak takdim, iaitu waktu maghrib di dalam waktu isyak tu kita jamakkan isyak dengan maghrib. Kita buat waktu isyak tu di dalam waktu maghrib waktu isyak tu di dalam waktu maghrib, itu dipanggil jamak takdim. Dan bila kita buat solat isyak itu di dalam waktu maghrib sebagai jamak takdim, maka waktu itu dipanggil waktu uzur. Betul? Itu uzur hingga keluar fajar sadiq, sehingga keluar fajar yang sadiq. Apa makna fajar sadiq? Ini dua ni bahasa Arab ni. Fajar bahasa Arab, sadiq pun bahasa Arab. Hingga keluar fajar. Waktu fajar maknanya awal subuh tu, tetapi fajar yang sadiq, fajar yang benar, bukan fajar yang kazib. Apa bezanya fajar sadiq dengan fajar kazib? Jadi habislah waktu isyak. Bila habis waktu isyak, maksudnya bila keluar fajar sadiq, waktu isyak habis. Habislah waktu isyak. Maknanya tak ada lagi lah. Maknanya bila dah terbit fajar, maka waktu isyak pun dah habis. Dan fajar sadiq itu cahaya matahari yang bertabur. Fajar sadiq ialah cahaya matahari yang bertabur, berlintang pada langit pihak matahari naik. Di pihak matahari naik itu cahaya yang bertabur. Apa makna bertabur? Yang selalu bertabur ni apa? Ini cahaya menyerak lah. Cahaya menyerak daripada tempat terbit matahari. Kalau fajar kazib, dia sekali lalu je. Nampak cahaya yang sekali lalu, tapi fajar sadiq ini ialah cahaya yang menyerak daripada tempat terbitnya matahari, tempat naiknya matahari. Dan fajar kazib itu cahaya matahari terhulur ke tengah langit. Dia keluar je. Terhulur maknanya terhulur, memanjang, memanjang ke tengah langit. Hujungnya yang sebelah atas lebih terang cahayanya, lebih terang cahayanya keluar ia pada pihak matahari naik. Jadi fajar kazib ni iaitu cahaya matahari yang keluar memanjang daripada tempat naik matahari, dan di hujungnya lebih terang daripada di pangkalnya. Pernah jumpa tak? Bila fajar kazib ni keluar, kalau di Madinah, dia akan ada azan yang pertama. Itu fajar kazib. Tapi bukan azan menyatakan masuknya waktu solat, tetapi azan mengingatkan orang tentang waktu solat sudah hampir lah. Maksudnya waktu solat subuh. Waktu fajar ni waktu solat subuh. Sebab orang yang penat ke ataupun tidur terlalu lena ke, tak tidur ke dengar keputusan pilihan raya, tak tidur dengar azan yang pertama tu, dia kena bangun, sebab tanda-tanda waktu subuh nak sampai. Walaupun sepanjang malam tadi berjaga, tak juga tahu keputusan, tapi tak apa tuan-tuan, dah tahu dah. Jadi matahari yang terbit terhulur daripada tempat terbitnya matahari, cahaya yang terhulur memanjang daripada tempat terbitnya matahari, iaitu dia adalah terdahulu daripada fajar sadiq. Maknanya fajar sadiq kemudian dia keluar dulu. Yang keluar dulu ni dipanggil fajar kazib, yang keluar kemudian ni dipanggil fajar sadiq. Kemudian dahulu pada fajar sadiq, kemudian hilang cahaya itu dan nyata kelam kemudian. Lepas tu cahaya itu hilang. Hilang cahaya yang terhulur memanjang daripada tempat terbitnya matahari dan sebelah hujungnya terang,
kemudian cahaya tu hilang. Itu fajar kazib, tuan. Pukul berapa agaknya tu? Kena tunggulah, ya. Nak tengok, kena tunggulah. Dan nyata kelam, ya. Kemudian hilang cahaya itu dan nyata kelam, kemudian barulah keluar fajar sadiq. Jadi fajar ni ada dua lah. Yang senang kita nak faham, fajar ada dua. Satu fajar kazib, satu fajar sadiq. Okay. Fajar kazib, kazib artinya dalam bahasa Arab, kazib ni artinya dusta. Fajar yang bohong lah, bukannya fajar yang sebenar. Okay. Bukan fajar yang sebenar. Jadi kalau kita baca ayat Quran pun banyak berkaitan dengan perkataan kazib ni. Contohnya surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukazzibu, yukazzibu biddin. Adakah kamu wahai Muhammad telah melihat orang-orang yang mendustakan agama? Yukazzib ni dusta. Jadi fajar yang kazib ni fajar yang dusta, tak boleh pakai. Yang nak kena pakai ialah fajar sadiq. Dan kita nak mula solat subuh bila fajar sadiq dah keluar. Masuk waktu subuh daripadanya, yakni daripada waktu keluar fajar sadiq itu. Waktu subuh masuk bila keluar fajar sadiq. Kalau bangun subuh nampak cahaya menghulur daripada pangkal langit tu, di tempat terbit matahari itu terus ke tengah langit dan terang di hujungnya. Kalau kita solat subuh waktu itu, maka solat subuh kita tidak sah. Sebab kita tak masuk lagi waktu subuh, kita dah sembahyang. Tapi sebab kita nampak fajar, kita tak dapat nak bezakan fajar yang untuk kita solat subuh dan fajar yang tak boleh sembahyang solat subuh. Jadi solat ada dua fajar. Bila fajar kazib ni keluar, kita tak boleh solat subuh sebab waktu belum masuk. Waktu belum masuk. Dan kena kenal fajar ni. Ya. Fajar kazib ni kita kena kenal, dia menghulur, memanjang ke tengah langit, kemudian cahayanya terang di atas, kemudian dia hilang dan gelap. Itu fajar kazib. Masa di antara kazib dan sadiq. Kalau kita bulan Ramadan lah, panggil waktu apa? Waktu imsak. Waktu imsak dengan waktu menahan diri waktu mula berpuasa berapa minit? Lebih kurang macam itulah, lebih kurang ni, ya. Aku nak tahu, tunggulah. Ya, tunggu pagi besok. Ya. Dan bagi subuh itu ada 6 waktu. Jadi kita sembahyang subuh, ya, sembahyang subuh ni kita boleh ambil mana-mana waktu. Tapi kena tahu waktu apa kita sembahyang subuh tu. Yang kita kena tahu memanglah dalam waktu subuh, tapi dalam waktu yang bagaimana, ya. Yang sebelum ni kita tahu waktu-waktu tu ada waktu yang fadilah, waktu yang ikhtiar, waktu yang jawaz, waktu yang sunat, waktu yang makruh, waktu yang haram, ni subuh ni pun kita kena tahu waktu apa kita solat subuh. Tapi ada orang Melayu tambah satu lagi, subuh apa? Itu waktu dia lah tu. Subuh gajah dia kata. Dia tambah satu lagi. Tak ada pun dalam kitab. Ya. Dia ni subuh gajah ni. Agaknya apa sebab dinamakan subuh gajah? Gajah cepat bangun ke coba gajah ni lambat bangun? Lambat bangun gajah. Nak bangun belum payah kan? Itu ya. 6 waktu. Subuh ni ada 6 waktu. Yang paling baik sekali ialah waktu yang pertama, iaitu dipanggil waktu fadilah. Fadilah ni apa makna waktu fadilah? Kalau selalu kita sebut-sebut dalam bahasa kita, waktu afdal, ya, waktu terbaik. Itulah waktu yang paling baik kita solat. Dan dari itu kita dah kira kan, waktu yang paling baik waktu fadilah tu di antara mula apa?
Kita kira daripada mula azan sampailah habis saja sunat rawatib tu, kita makan beberapa suap, maka jangka waktu itulah ini panggil waktu fadilah. Jadi yang itu saya dah sebut sekali, iaitu 3 minit azan, 3 minit wuduk, 3 minit menutup aurat, 3 minit sembahyang 5 minit sembahyang fardu, lepas tu sunat rawatib, kemudian makan beberapa suap makanan, lebih kurang dalam 20 minit lah waktu fadilah ni. 20 minit awal tu adalah waktu fadilah. Lepas 20 minit, itu tidak dapat kita ambil ataupun kita tak dapat waktu fadilah tersebut. Waktu afdal tu kita tak dapat. Tapi kalau dapat 10 minit cukup, boleh lah. Dalam tempoh 20 minit tu kita dapat salat dalam waktu tu, maka kita dapat salat dalam waktu fadilah, di dalam waktu subuh ke, waktu maghrib ke, waktu isyak ke, waktu zuhur ke, waktu asar ke, waktu fadilah, iaitu waktu yang utama dan mempunyai pahala yang lebih lah waktu tu, sebab kita awal waktu kita sembahyang, iaitu pada awal waktu. Dan selepas waktu fadilah dipanggil waktu ikhtiar. Apa dia ikhtiar? Kalau dalam bahasa Melayu, ikhtiar ni apa makna dia? Ikhtiar ni waktu pilihan. Tak dapat waktu fadilah, sembahyanglah pada waktu yang kedua, waktu ikhtiar. Masih lagi dalam waktu subuh. Waktu ikhtiar, iaitu pada awal waktu, iaitu mula daripada awal waktu tu, daripada mula habis awal waktu, mula iaitu daripada awal waktu hingga kabur-kabur siang. Kalau kabur-kabur siang tu apa makna, tuan-tuan? Belum siang lagi, matahari belum terbit lagi, tapi dah cerah dah. Dah nampak apa? Dah nampak? Dah nampak tanah. Ya, nampak tanah. Kabur-kabur siang, belum siang, belum terang lagi, maka waktu yang kita salat selepas waktu fadilah itu dipanggil waktu ikhtiar, iaitu waktu daripada mula tadi, waktu fadilah tadi, habis waktu fadilah tu, masuk waktu ikhtiar, iaitu hingga kabur-kabur siang, itu dipanggil waktu ikhtiar. Masih lagi dalam waktu subuh. Waktu kabur-kabur siang, dah nampak tanah belum? Dah nampak dah? Ini waktu ikhtiar. Ini dah lebih 20 minit. Kita sembahyang pukul apa tadi? Kita solat subuh tadi. Mula pukul 5.40. 6 pula 5. Itu kalau 6.59 tu waktu subuh gajah. 4.57. Lepas tu pukul 6.7 minit, kemudian 6.14 minit. Betul tak? 4.57 mula waktu subuh. 5.47 mula waktu subuh. 47, 57 kan? Kemudian 6.7 minit. Bukan 67. 20 minit lah. Selepas tu 20 minit. 20 minit tu 4.57, 5.57, 6.57, kemudian tambah lagi 10 minit 6-10 minit. Itu waktu fadilah. Lepas tu masuk waktu ikhtiar. Sekarang ni pukul apa ni? Bukan waktu ikhtiar lagi dah, nak masuk waktu yang kedua, yang ketiga pula ni. Dah orang dah kabur-kabur siang kan, dah terang, dah nampak tanah kan. Dah lebih waktu ikhtiar dah. Dan masuk waktu yang ketiga dalam waktu subuh itu dipanggil waktu harus tiada karahah. Harus tetapi tidak makruh. Harus tetapi tidak dilarang, ataupun tiada karahah, tidak termasuk harus makruh. Harus makruh ni harus yang tidak disukai lah. Kita boleh semayang, tapi kalau harus selepas waktu ikhtiar tu harus tiada karahah,
harus yang tidak dimakruhkan. Elok lagi tak? Waktu tu bagus lagi tak semayang? Masih boleh lagi, ya. Masih dalam subuh lagi. Jadi kalau orang tanya kita pukul apa semayang tadi? Jangan jawab jam. Waktu harus tiada karahah. Itu mana dah belajar lah tu. Kira handal lah tu. Orang alim lah tu. Ya. Kalau kita tak sihat kan, sakit, nak semayang subuh, kita nak rewardkan subuh sikit. Yang paling baik bagi orang sakit lah, yang tak larat ni, ambil waktu tiada kahara ni lah. Harus tiada karahah. Itu paling baik lah tu. Maknanya harus waktu tu, tetapi tidaklah makruh. Maknanya terbaik, baik. Masih baik lagi. Ya. Belum waktu subuh gajah lagi. Ya. Harus tiada karahah. Ya. Iaitu hingga keluar merah yang zahir dahulu daripada terbit hingga keluar merah yang zahir dahulu daripada terbit matahari. Sebelum matahari keluar, warna merah tu dah keluar. Mega ke apa tu? Kalau maghrib tu mega. Kalau subuh tu rambang. Waktu rambang merah tu, sebelum terbit matahari dah keluar warna merah. Belum terbit matahari lagi, maka waktu itu dipanggil waktu harus tiada karahah. Harus yang tidak dimakruhkan, ya. Iaitu keluar sampai keluar warna merah, cahaya merah sebelum terbit matahari itu. Bukan mega, tapi rambang merah sebelum terbit matahari. Selepas waktu harus tanpa karahah tadi, baru waktu yang keempat dipanggil waktu harus dengan karahah. Harus tetapi makruh. Bila? Masa bila dipanggil waktu harus tetapi makruh ni? Masa bila? Iaitu hingga meninggal. Siapa meninggal? Siapa? Iaitu hingga meninggal daripada waktu. Waktu pun panggil meninggal juga. Bukan tuan-tuan dipanggil meninggal, waktu pun dipanggil meninggal. Hingga meninggal daripada waktu. Ini bahasa orang dululah. Kadang-kadang dia bahasa ni macam ni kitab Kifayatul Muhtadi ni. Dia selalu terjemah daripada kitab Imam Syafi'i yang karang oleh seorang ulama dia, itu kitab Iqna. Bila baca Iqna dalam bahasa Arab, bila baca dalam bahasa Melayunya Kifayatul Muhtadi, terjemahan. Lepas tu dia terjemah tu bulat-bulat. Apa bulat-bulat? Dia tak ada bunga, sebiji-sebiji. Lafziyun ataupun lafaz, hingga meninggal daripada waktu masa yang lulus padanya sembahyang fardu. Cukup sembahyang fardu subuh berapa rakaat? 2 rakaat, Jadi waktu harus ma'al karahah, waktu harus yang dimakruhkan ini, kita sembahyang hanya cukup waktu 2 rakaat tu. Habis dia beri salam 2 rakaat tu, waktu subuh pun habis. Maka waktu itu dipanggil waktu harus, yang dimakruhkan. Itu belum subuh gajah lagi, Kita tak ada baca subuh gajah kat sini. Tapi baca waktu harus serta karahah. Waktu harus tiada karahah. Waktu harus yang serta karahah ni, iaitu waktu yang terakhir. Hanya tinggal betul-betul 2 rakaat kita semayang. Salam dia kiri, salam dia kanan, salam kanan. Habis waktu subuh. Salam belah kanan, tak salam belah kiri, sah tak semayang? Sah, tuan. Semayang yang salam yang wajib ialah semayang yang sebelah kanan. Salam yang sebelah kanan. Sah solat kita. Walaupun kita lepas tu subuh pun habis.
Kalau subuh habis hari ni waktu syuruk pukul apa? Pukul jam 6.50. 6.58 kan? Itu waktu habislah tu. Habis subuh, waktu pun habis. Tetapi masih lagi di dalam kita menunaikan subuh dengan sah. Artinya kita tidak meninggalkan subuh dan kita sah subuh kita tersebut. Sembahyang kita tu sah. Okay? Jadi ada 6 waktu ni tuan-tuan. Ya? Ada berapa waktu tadi? Dah 5 dia kan. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu harus berserta tanpa karahah, waktu harus ma'al karahah. Baru 4. Jadi kita nak sembahyang waktu mana ni? Tadi kita sembahyang waktu fadilah ke tadi subuh ni? Waktu fadilah ya. Kemudian masuk satu waktu lagi selepas waktu harus serta karahah tadi, waktu harus yang dimakruhkan, iaitu waktu tahrim. Apa dia waktu tahrim? Iaitu hingga meninggal daripada waktu masa yang tiada lulus padanya disembahyangkan fardu. Maksudnya kalau kita salat waktu tu tengah-tengah sembahyang, waktu subuh pun habis, maka waktu itu dipanggil waktu apa? Waktu tahrim. Waktu tahrim ni pun sembahyang kita Tuhan terima, sah sembahyang kita, tetapi perbuatan kita adalah haram. Perbuatan kita tu haram, tapi solat kita sah. Selalulah buat. Kadang kita selalu buat. Kalau berjaga malam ke apa ke, niaga balik lambat ke apa semua, subuh tu tak bangun, waktu fadilat tak dapat, waktu ikhtiar tak dapat, waktu harus tanpa karahah tak ada, waktu harus yang tiada makruh tak dapat, waktu harus yang makruh pun tak dapat, waktu yang ujung dapat. Waktu apa? Waktu tahrim, waktu tahrim, dapat dia masuk waktu tu, waktu tahrim tu kita dapat dia masuk solat, tapi tak habis dua rakaat tu, tak habis kita buat. Kita solat dia 1 rakaat, habis ada waktu. Maka waktu yang kita solat tu dipanggil waktu tahrim, tetapi solat kita sah. Boleh. Tapi janganlah buat selalu. Waktu yang ke-6 dipanggil waktu darurah. Apa dia waktu darurah? Iaitu sekira-kira tiada meninggal lagi pada waktu melainkan sekadar takbiratul ihram. Ini nak kena sukat betul-betul lah tuan-tuan. Bila kita nak salat subuh ni, bangun-bangun tengok tinggal berapa minit, berapa saat lagi. Dah pun dah ambil sembahyang semua, Allahu Akbar, waktu pun habis. Maka waktu itu dipanggil waktu darurah. Diterima lagi solat kita. Sebab dalam waktu subuh, tetapi waktu apa? Waktu darurah. Waktu darurat. Iaitu sekira-kira tiada meninggal lagi daripada waktu melainkan sekadar takbiratul ihram. Sekadar takbiratul ihram dia cukup lah. Dapat juga daripada tak sembahyang langsung. Ya tak? Tapi ada orang tengok dah lagi 1 minit dah takbir kan habis dah ni. Dia pun dah apa? Dia kecewa lah, tak nak lah, tak payahlah, biarlah qada-qada lah. Tu ada orang ambil langkah yang macam tu, tapi kita cari waktu tu sampai ada yang ujung sekali kita boleh takbiratul ihram dalam waktunya, walaupun kita tak habis solat 2 rakaat tu, tapi dapat takbiratul ihram tu dalam waktu subuh, cukuplah. Mungkin kita ada, itu yang dipanggil darurah, maknanya kita dalam keadaan kecemasan, cemas, tak sempat nak buat, tapi cukup setakat takbiratul ihram, sembahyang kita tu Tuhan terima sebagai sembahyang subuh, walaupun hanya tinggal takbiratul ihram sahaja yang dapat kita buat. Sebab apa? Bagi orang yang hilang maniknya pada ketika itu. Dalam tulisan Rubi manik juga kan? Ketak manik kan?
Bagi orang yang hilang maniknya. Manik ni apa? Biji manik tu ke? Manik ni hilang halangan. Manik ni hilang yang menghalang dia nak mendirikan solat tersebut. Dia tunggu. Ya. Mungkin dia jaga mak dia sakit ke, mungkin jaga anak dia sakit ke, mungkin jaga barang-barang yang mahal-mahal ke. Dia tunggu untuk orang ganti tempat dia, tak sampai-sampai. Bila sampai, dia cukup-cukup boleh solat subuh tu hanya setakat takbiratul ihram sahaja. Maka itu dipanggil waktu darurat. Ya. Ya. Darurat ni. Dia waktu tahrim tadi tinggal hanya sekadar apa tadi? Waktu tahrim tadi hanya tinggal sekadar kita lulus 2 waktu. Tapi darurat ni ni kerana adanya perkara-perkara yang menghalang dia untuk mendirikan solat. Bukanlah waktu haram, tapi waktu darurat. Ya, dalam solat kita ni ada waktu darurat, waktu menghormati waktu. Ya. Kita nak sembahyang tapi keadaan tak mengizinkan kita untuk bersihkan diri kita, pakaian tak bersih, nak ambil wuduk air pun tak ada. Kita dirikan juga solat, tapi waktu tu dipanggil waktu menghormati waktu. Tapi yang di darurat ni kita terpaksa menunggu sesuatu. Kalau kita tak tunggu macam pengawal ke, macam polis ke, dia jaga penjenayah ke, dia nak tunggu giliran orang datang ni, tak sampai-sampai lagi, waktu dia kan dah habis dah ni. Bila sampai je, kita ambil je air wuduk, kita solat je, setakat dapat takbiratul ihram sahaja. Maka waktu itu dipanggil waktu darurat. Dah berapa waktu dah? Dah 6 dah waktu. Ya? Hingga keluar bagi orang yang hilang maniknya pada ketika itu, yang hilang perkara yang menghalang dia untuk mendirikan solat itu kerana sebab-sebab yang tertentu, keselamatan ke ataupun kesihatan ke, ya. Jadi dia pun dirikan solat juga, tetapi setakat dapat takbiratul ihram. Ya. Maka maknanya tidaklah dia kena qada sembahyang tersebut, sebab dia takbiratul ihram dia masih dalam waktu subuh. Belum keluar waktu subuh. Kalau dah keluar waktu subuh, dia takbiratul ihram, itu kena qada sembahyang lah. Maknanya subuh dia tak lakukan. Yang ini dia buat takbiratul ihram tapi dalam waktu subuh lagi. Ya. Hingga keluar suku daripada matahari, habislah waktunya. Waktu subuh habis bila? Hingga keluar suku daripada matahari. Apa mana suku? Kalau dalam buku kita ikenat tu juz'un, ya. Juz'un maknanya suku, sebahagian. Macam kita solat sujud, kita solatlah sembahyang, ya. Kita sujud. Berapa bahagian daripada dahi kita kena kepada tempat sujud? Dalam kitab Arab disebut juz'un minal jabhah. Sebahagian saja, maknanya kalau kena sebahagian daripada tempat dahi kita ke tempat sujud tu dah kira sujud lah. Bukan nak semua dahi kena. Kena sebahagian cukup. Begitu juga dengan matahari ni tadi, dia keluar sebahagian daripada matahari, habislah waktunya. Bukan sebahagian tu separuh, tak. Dah keluar sikit, matahari tu, maka habislah waktu subuh. Ya. Ni kalau kita benar-benar nak mendirikan solat ni, tuan-tuan, kita kena tahu waktu yang kita buat tersebut. Boleh tak boleh? Ya. Sampailah pada waktu darurat ataupun sampailah pada waktu harus ma'al karahah ataupun harus berserta karahah, sampai pada waktu yang setakat takbiratul ihram sahaja, kita masih lagi dapat menunaikan salat subuh. Kita tidak meninggalkan salat subuh, ya. Tapi kita tengok waktu-waktu dia, ya. Yani habislah waktu subuh dengan keluar suku daripada matahari, dan diketahuikan keluar matahari itu dengan nyata cahayanya pada pucuk bukit-bukit atau pokok kayu. Macam mana kita tahu matahari itu dah keluar? Sebahagiannya kita nampak,
di gunung-gunung tu ataupun di pokok-pokok yang tinggi-tinggi tu dah nampak cahaya matahari. Itu maknanya matahari dah keluar sebahagian. Bukan berdasarkan kepada kita nak pergi tengok sangat tempat terbitnya matahari tu. Kalau orang di tepi pantai boleh lah, duduk kat tepi pantai tu dah nampak matahari naik kan. Tapi kalau kita duduk kat tengah-tengah ni, kita tengok kat gunung-gunung, kita tengok kat pokok-pokok tu dah nampak cahaya tu, itu maknanya subuh dah habis. Itu orang dulu. Orang sekarang macam mana? Kita sekarang tengok apa? Tengok jam. Handphone. Orang dulu tak ada semua tu. Kita ni beruntunglah, ya. Tapi orang dulu pasal usaha keras lah nak tahu subuh dah habis ke belum. Subuh dah habis ke? Dia kena tengok kat gunung. Dia kena tengok kat pokok. Baru dia tahu. Subuh dah habis dah ni, dah cerah dah. Ya. Ataupun kita sembahyang tu tanah dah terang. Tu waktu apa tu? Tanah dah terang. Waktu harus berserta dengan karahah. Tak payah tanya jam pukul apa. Kalau orang tanya dah sembahyang dah waktu bila? Waktu harus ma'al karahah. Dah kira hebat dah tu. Tuan ya. Dah kira terror, dah boleh buka kitab dah tu. Ya. Kena solat macam biasa. Walaupun tinggal takbiratul ihram, teruskan solat subuh tu sampai habis. Kena buat yang sunat-sunat pun kena buat. Hanya kita dikira dapat subuh tu sebab kita dapat takbiratul ihram. Yang lain tu kita buat macam biasa. Subuh tu sebab kita dapat takbiratul ihram. Yang waktu tahrim tadi kita dapat setakat-setakat cukup waktu dia. 2 rakaat tu habislah subuh. Tu tak apa, tu selesai. Tapi yang waktu darurah waktu tahrim tadi, waktu apa? Waktu darurah kan? Waktu darurah tu setakat takbiratul ihram pun dikira kita dapat solat subuh. Tapi kena buat semualah. Takkan takbiratul ihram tu assalamualaikum. Ini lain tuan guru mengajar ni. Dia dapat ni subuh ni. Tinggal sikit lah. Boleh takbir ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Itu ilmu apa tu? Kena buat. Sebab kita dah masuk waktu subuh tu, takbiratul ihram tu kita dah masuk waktu subuh. Cuma kita tak boleh buat sampai macam waktu tahrim sampai habis waktu baru kita bagi salam. Tak. Takbiratul ihram ni teruskan solat itu. Jangan lepas takbiratul ihram kita terus bagi salam tak selesai. Sebab perkara ni tak boleh diambil mudah tuan-tuan. Jangan kita ambil mudah lah. Dah takbiratul ihram kita pun bagi salam selesai. Ada. Ya, ada. Jadi saya nak faham ni, saya rasa secara basiknya setiap solat tu mesti ada lima waktu. Betul? Setiap solat, betul. Kalau tak masuk waktu tahrim, kalau tak masuk waktu darurah. Dia nak maksudnya sisi basiknya setiap waktu tu mesti ada lima waktu, jadi 5 waktu lah. Waktu apa? Yang macam Waktu fadilah. Sembahyang maghrib lah. Ayolah, waktu fadilah. Yang lain tu dia 7, yang ada yang 6 macam. Ya, ada beza-beza. Untuk kita nak berdua tu faham, kita mesti faham kenapa dia berbeza. Supaya macam sekarang tu sebab kan jamak kan. Yang satu macam subuh tu dia tak ada
Zuhur. Pada subuh. Subuh tak ada sebab dia tak jamak. Dia waktu nak solat yang berikutnya dia jauh. Betul. Panjang waktu lah. Macam isyak. Tak, subuh. Ha. Dia tak ada waktu zuhur kan? Tak ada. Pasal dia waktu dia nak sembahyang zuhur tu jauh lagi. Mhm. Jadi kalau kita dapat faham macam itu, rasa lebih senang untuk kita nak ingat kenapa setiap waktu tu berbeza-beza. Itu kelebihan. Secara basicnya untuk kita nak faham ni mesti ada 5. Setiap waktu tu mesti ada 5 waktu yang mesti ada pada semua. Yang basic lah, yang basic. Yang semua ada pada semua waktu. Fadilah, ikhtiar, harus ma'al qarah, harus karahah, kemudian waktu tahrim. Itu 5 lah. Waktu durrah ni kemudian. Ya. Jadi, Kalau ada masalah. nak ingat sepanjang masa kan. Ha. Saya rasa kaedah macam itu boleh kita boleh memandu kita untuk memahami jenis-jenis waktu pada. Ya, betul. Kalau kita nak salat, boleh pilih waktu lah. Boleh pilih waktu. Ya. Waktu apa nak salat ni? Macam waktu zuhur nanti ni, ya. Ada 5. Nak ambil waktu fadilah ke ataupun nak ambil waktu yang akhir sekali dipanggil waktu apa? Waktu tahrim. Perbuatan tu berdosa sebab kita melewatkan sembahyang, tapi solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik daripada tidak solat. Ya. Ustaz, waktu syuruk kan, waktu syuruk ada juga dia tak sama dengan waktu tahrim ke Ustaz? Tak sama. Syuruk ni dah habis. Dah terbit matahari. Dan dia bukan juga dalam masa waktu darurah juga. Waktu darurah ni ada sikit lagi waktu tu. Belum masuk syuruk lagi. Jadi waktu syuruk ni maksudnya boleh dikatakan waktu dah habis waktu lah. Waktu syuruk dah habis. Matahari dah terbit. Maknanya waktu dah habis. Tapi kalau kita sempat lagi takbiratul ihram, syuruk pun belum sampai lagi, maka waktu itu dipanggil waktu darurah. Okay? Baik, ada soalan lagi tuan? Orang dulu pas saya tengok dah matahari terbit kat mana? Kat pucuk-pucuk kayu. Kat bukit-bukit. Nampak dah cerah, ini dah habislah subuh. Dah habislah subuh. Dan seterusnya, maka wajib atas mukallaf menunaikan, mukallaf, ya, bukan mukallaf, mukallaf. Sebab dalam tulisan Arab, fa keluarkan angin kat ujung mulut kita, fa, mukallaf. Kalau dalam bahasa Melayu, pa, mukallaf. Ya, itu tak sama dengan mukallaf. Ya. Sebab tu ada orang baca fa tu hampir dengan bunyi ba, ya. Kalau bunyi ba, kilabun, apa ni kilabun? Kalbun, apa dia kalbun? Kalian salah sebut kalbun, qalbun. Apa beza kalbun dengan qalbun? Qalbun hati. Kalbun anjing. Sebutan kena betul, itu makhraj huruf kena betul. Kalbun, kaf kecil, kalbun. Anjing. Qalbun, hati. Ya. Jadi kalau kita baca Quran salah sebut, ya. Kadang-kadang tersebut perkara yang tak patut disebutlah, ya, tuan-tuan, ya. Dah cukup masa, ya. Cukup masa dah. Maka wajib atas mukallaf menunaikan segala fardunya itu. Wajib. Walaupun setakat tinggal apa? Takbiratul ihram. Setakat takbiratul ihram wajib. Sebab besok kita akan ditanya, awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama besok ditanya kepada kita, ya, hari kiamat besok ialah solat kita. Tak dapat nak tuduh kita tak buat solat. Sebab apa? Kita setakat
waktu yang tinggal takbiratul ihram, kita buat juga takbiratul ihram, mana kita solat jugalah. Sebab itu pun akan disoal. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-salat. Solat tu kena tanya dulu. Dah buat solat? Dah. Cakap takbiratul ihram je. Cukuplah. Janganlah buat selalu. Ya. Sekali itulah dulu tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik hidayah pada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin, ya. Hifdzal mursalin wa Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.